Alkitab Roh Terbaik, Kejadian 4:37. Yakub menetap di negeri Kanaan. Dahulu, bapanya Ishak tinggal di negeri itu sebagai orang asing. Inilah kisah keluarga Yakub. Yusuf, anak Yakub yang berumur 17 tahun, menjaga kawasan kambing dan domba bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Bilha dan Zilpah, gunting bapanya. Yusuf memberikan laporan kepada bapanya tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu. Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada semua anaknya yang lain, kerana Yusuf dilahirkan ketika Yakub sudah tua. Pada suatu hari, Yakub membuat sehelai jubah yang sangat cantik. Apabila saudara-saudara Yusuf nampak bapa mereka lebih menyayangi Yusuf, mereka membenci Yusuf sehingga tidak mahu bercakap baik-baik dengan dia lagi. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi. Apabila dia menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, mereka bertambah benci akan dia. Inilah yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Cuba dengar mimpiku. Aku bermimpi, kita semua berada di ladang dan sedang memberkas gantung. Lalu, berkas gantungku berdiri tegak. Kemudian berkas-berkas gantung kamu mengelilingi berkas gantungku, lalu sujud kepada berkas gantungku itu. Lalu saudara-saudara Yusuf berkata kepadanya, "Kau fikir engkau akan menjadi raja dan berkuasa atas kami?" Oleh itu, mereka semakin membenci Yusuf kerana mimpi dan kata-katanya. Kemudian, Yusuf bermimpi lagi. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, "Aku bermimpi lagi. Aku nampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadaku." Mimpi itu diceritakannya pula kepada bapanya. Lalu, bapanya menegur dia, "Mimpi apakah itu? Kau fikir aku, ibumu dan saudara-saudaramu akan datang dan sujud menyembah engkau?" Saudara-saudara Yusuf iri hati kepadanya, tetapi bapanya tetap memikirkan mimpi itu. Pada suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke Sikhem untuk menggembala ternakan bapa mereka. Yakub berkata kepada Yusuf, "Pergilah ke Sikhem, tempat saudara-saudaramu menggembala ternakan kita." Yusuf menjawab, "Baiklah, ayah." Bapanya berkata, "Lihatlah bagaimana keadaan saudara-saudaramu dan ternakan itu. Kemudian baliklah dan beritahulah aku." Demikianlah Yakub menyuruh Yusuf pergi dari lembah Hebron. Tidak lama kemudian, Yusuf sampai di Sikhem. Semasa dia berjalan ke sana kemari di padang, dia bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu bertanya kepadanya, "Apakah yang kamu cari?" "Saya mencari saudara-saudara saya yang sedang menggembala ternakan," jawab Yusuf. "Tolong beritahu saya di mana mereka berada." Orang itu berkata, "Mereka sudah pergi dari sini. Saya mendengar mereka berkata hendak pergi ke Dotan." Oleh itu, Yusuf berangkat untuk menyusul saudara-saudaranya. Dia menjumpai mereka di Dotan. Dari jauh mereka nampak Yusuf, dan sebelum dia sampai kepada mereka, mereka berkomplot membunuh dia. Mereka berkata satu sama lain, "Itu dia si tukang mimpi datang. Marilah kita bunuh dia dan campakkan mayatnya ke dalam perigi yang kering. Nanti kita katakan dia diterkam oleh binatang buas. Kita lihatlah apa yang akan berlaku dengan mimpi-mimpinya itu." Ruben mendengar rancangan mereka. Lalu dia berusaha untuk menyelamatkan Yusuf. "Jangan bunuh dia," katanya. "Campakkan dia ke dalam perigi di padang gurun ini, tetapi jangan cederakan dia." Ruben berkata begitu kerana dia bermaksud menyelamatkan Yusuf dan menyuruh dia pulang kepada bapanya. Apabila Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya dengan kasar, mereka menanggalkan jubah Yusuf yang sangat cantik itu. Kemudian mereka menyeret Yusuf dan mencampakkan dia ke dalam perigi yang kering. Ketika mereka sedang makan, tiba-tiba mereka nampak kafilah orang Ismail dari Gilead
yang sedang dalam perjalanan ke Mesir. Unta-unta mereka mengangkut rempah-rempah dan damar. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apakah keuntungannya membunuh adik kita dan merahsiakan pembunuhan itu? Mari kita jual dia kepada orang Ismail itu. Tidak usah kita sakiti dia. Bagaimanapun, dia tetap adik kita." Saudara-saudaranya bersetuju. Apabila beberapa orang pedagang Midian lalu, Yusuf dikeluarkan oleh saudara-saudaranya dari perigi. Kemudian mereka menjual dia kepada orang Ismail itu dengan harga 20 keping wang perak. Yusuf dibawa oleh pedagang-pedagang itu ke Mesir. Apabila Ruben kembali ke perigi itu dan tidak menjumpai Yusuf di situ, dia mengoyakkan pakaiannya kerana sedih. Dia balik kepada saudara-saudaranya dan berkata, "Anak itu tiada lagi di situ. Apakah yang harus aku lakukan sekarang?" Kemudian mereka menyembelih seekor kambing dan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing itu. Mereka membawa jubah itu kepada bapa mereka dan berkata, "Kami menjumpai jubah ini. Adakah jubah ini kepunyaan anak ayah?" Yakub mengenali jubah itu, lalu berkata, "Benar, ini jubah anakku. Dia sudah diterkam binatang buas. Aduhai anakku, Yusuf sudah mati dicarik-carik binatang." Yakub mengoyakkan pakaiannya kerana sedih lalu memakai kain guni. Dia meratapi anaknya itu berhari-hari lamanya. Semua anak Yakub, baik lelaki maupun perempuan, datang menghibur dia, tetapi dia tidak mahu dihibur. Yakub berkata, "Aku tidak akan berhenti berkabun bagi anakku sehingga aku mati." Demikianlah dia terus-menerus berkabun bagi anaknya Yusuf. Sementara itu di Mesir, orang Midian sudah menjual Yusuf kepada Potifar, seorang pegawai raja yang menjadi ketua pengawal istana.